Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim, allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita yang kita telah tertangguh lama, lebih kurang 2 tahun kira-kiranya pengajian kita ini. Dan walaupun ada seketika dahulu kita sempat belajar sekejap, kemudian tutup balik, tapi berkebetulan pula dengan tajuk kita ni, iaitu tajuk yang ke-48 daripada kitab Mohonlah Redha Ilahi ini. Dalam keburukan itu ada kebaikan. Maksudnya dalam perkara-perkara yang kadang-kadang kita tengok satu perkara tu tak baik, tapi sebenarnya di sana ada hikmah yang Allah sediakan di sebalik setiap perkara yang terjadi. Kerana mata kita ni diajar supaya mata lebah, jangan kita menjadi mata lalat. Itu kaedah dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Orang mukmin ni dia diajar supaya tidak memandang itu satu benda yang buruk dan keji, tetapi memandanglah dengan pandangan yang membawa kebaikan. Lebah dia akan sentiasa cari kepada tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang baik. Manakala lalat dia cari pada tempat-tempat yang buruk. Demikianlah dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin diajar supaya kita melihat kebaikan dan jangan kita melihat keburukan. Kerana hidup ni kalau nak cari yang buruk memang adalah. Tak ada seorang pun hidup ni dalam keadaan Allah jadikan sempurna. Para hadirin sekalian, kita sendiri ni pun kalau Allah buka pada diri kita ni yang disebut dengan buka aib kita, tentu banyak aib kita ini. Tapi kita jangan pandang yang aib, tetapi kita diajar supaya pandang di sebalik aib tadi ada kebaikan yang tersendiri. Kadang-kadang kan dia datang perasaan penyesalan dalam diri kita. Rasa mengapalah aku terkahwin dengan mamat ni, misal contoh. Dalam hidup kita jadi demikian. Tapi lama kita duduk lepas pada kita berumah tangga tu, kita baru nampak ada kebaikan rupa-rupanya. Ini dia akan jadi demikian. Sama juga dalam hidup kita, kenapalah kita ni tinggal dekat sini. Kadang-kadang kita datang kan perasaan demikian. Kenapalah duduk di kawasan USJ, misal contohnya. Kenapa tak boleh duduk di kawasan yang mewah-mewah lagi? Yang kawasan yang hebat-hebat lagi, misal contohnya. Kita rasa demikian. Tapi bila kita duduk lama je, kita rasa ada hikmah kot Allah buat kita jadi tempat yang sebegini. Ini dipanggil bila kita dah mula memandang kebaikan, kita tak nampak yang disebut dengan keburukan itu lagi. Mula-mula tu biasalah kita akan jadi galat. Orang yang pergi ke Mekah kan, bila dia pergi ke Mekah, mula-mula sekali dia rasa tak selesa ialah tempat tinggal dia. Dia pergi ke hotel, janji hotel lain, tapi dapat hotel lain, disebut demikian. Ni pun ada perasaan demikian. Tapi bila kita duduk je, 2-3 hari kita duduk tu, kita rasa, ada kebaikan yang Allah jadikan di tempat ini. Dia akan jadi demikian pada diri kita. Tapi kalau kita sentiasa membesarkan keburukan itu, maka hilanglah yang disebut dengan redha ilahi untuk diri kita.
Tu yang bahaya pada diri kita. Jangan dalam hidup kita ni sentiasa besarkan yang buruk. Sehingga kan kita ni nampak yang buruk sepanjang masa. Akhirnya kesan yang lebih besar lagi, Allah tak reda pada kita. Yang tu yang bahaya. Kerana buruk dan baik yang terjadi dalam hidup kita ni, Allah jadikan satu ujian dalam hidup. Tu kita kena faham konsep bila kita hidup di atas dunia ini. Kerana tak adalah orang yang Allah jadikan hidup dia sempurna. Tak ada. Walaupun dia raja, walaupun dia ni daripada keturunan yang hebat, walaupun dia ni harta benda yang banyak, Allah tak sempurnakan dia. Allah tak jadikan kesempurnaan. Ulama-ulama sebut, bukti dia tak sempurna ialah pada kentut yang bau busuk, katanya ulama. Ulama sebut demikian. Maknanya, tak ada lagi orang yang dia kentut bau wangi setakat ni. Maknanya, tanda dia tak sempurna. Allah jadikan demikian pada diri dia. Orang Arab, dia mengatakan pepatah yang berbunyi begini. Dalam keburukan itu ada kebaikan. Ni kalimah orang Arab lah. Dia ajar demikian. Dalam keburukan itu, kamu pasti akan ada kebaikan. Ya, tidak semua keburukan itu mendatangkan perkara yang buruk juga. Tidak, namun keburukan itu ada kebaikan. Kita kena nampak begitu pada diri kitanya. Kadang-kadang kita rimas. Kadang-kadang kita gelisah dengan keadaan ini. Contoh yang mudah ni lah. Yang disebut dengan apa dia, COVID. Kita kena COVID. Kita kena COVID ni ramai orang kan gelisah kan. Di awal-awal, kenapa tak boleh keluar rumah? Kenapa kena duduk dalam rumah? Asyik tengok muka sama je tiap-tiap hari. Kita jadi tension mula-mula kan. Tapi bila dah boleh buka keluar rumah ni, rasa rindu pula nak duduk kat rumah. Dia akan jadi demikian. Maknanya seronok duduk, kalau tak berjalan, tak buat apa, duduk je dalam kat rumah. Menikmati setiap inci rumah kita dipanggil. Dalam hidup kita ni, namun keburukan itu ada kebaikan. Yang kita rasa buruk macam COVID. Anda sebut banyak kali kan. Sebelum daripada ni kita orang kita tak nampak jahatnya syaitan. Jahatnya syaitan. Tapi bila Allah jadi jahatnya COVID ni, baru kita nampak jahat lagi syaitan. Jahat lagi syaitan. COVID ni tak nampak. Kenapa kita boleh yakin? Kenapa kita boleh percaya? Jahatnya COVID. Jahatnya COVID, kemuncak dia kita mati. Kemuncak dia mati. Tapi jahat syaitan, kemuncak dia masuk neraka. Sama-sama tak nampak je. Tapi di sana ada hikmah yang Allah jadikan. Kenapa orang kita dia boleh percaya pada jahatnya COVID? Sampai kita pakai face mask. Sampai kita tak salam di antara satu sama lain. Sampai kita berjarak kan. Sekarang ni kalau ada orang bersin depan kita, kita akan lari. Nak sebutnya, tak sama dengan dulu kan. Kalau ada orang bersin, kita akan sebut, Yarhamukillah. Kita sebut demikian. Kita baca doa untuk dia. Tapi sekarang, kalau orang bersin, ni ada COVID ni, kita bimbang jadi demikian pada diri kita ni. Maknanya apa dia? Maknanya Allah dah mula nak ajar. Kamu percaya terhadap COVID kan? Ya, kita percaya. Kenapa kamu tak percaya terhadap jahatnya syaitan? Sama-sama tak nampak je. Dua-dua tak nampak. COVID tak nampak tapi kamu percaya. Syaitan tak nampak tapi kenapa kamu tak percaya? Ni hikmah di sebalik benda yang buruk. Kita sebut, baru kita belajar banyak benda yang Allah ajar. Maknanya hidup ini, kamu jangan nampak bahawa hidup ini berkekalan atas dunia. Lebih kurang 4.2 juta manusia yang mati dengan COVID ini. Di negara kita ni, lebih kurang 27,000 orang mati. 27,000 orang mati. Sekejap je mati. Kadang-kadang kawan-kawan kita kan, dia sebut, saya dah disahkan positif. Kemudian kita ucap takziah, mudah-mudahan Allah cepat sembuh. Kita baca doa pada dia. Kejap lagi, dia sebut, saya telah dihantar ke PPV. Misalnya, saya dihantar di tempat kuarantin. Kemudian, tak lama lepas itu, saya telah sampai ke ICU. Dia hantar maklumat. Kemudian sekejap, saya akan ditidurkan. Saya minta maaf semua. Dia sebut demikian. Tengok sekejap je. Tahu-tahu, dapat mesej, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kawan-kawan kita, saudara mara kita, proses yang terlalu cepat. Tak sangka kita menghadap depan Allah. Kemudian sampai mesej, dia telah selamat dikebumikan. Tanpa kita sempat hadir
menziarahi dia, berjumpa dan minta maaf dengan dia. Tak sempat, terlalu laju. Allah nak ajar pada kita, demikianlah hidup. Demikianlah hidup. Maknanya hidup ni, jangan kamu fikir kamu akan berkekalan di dunia sampai bila-bila. Walaupun orang kita terkejut kan, kawan-kawan kita mati, sahabat-sahabat kita mati, kita terkejut, tergamam. Tergamam kita, Allah mati, kita sebut. Yang mati itu lagi terkejut. Yang mati itu lagi terkejut. Aku kena mati. Kita yang hidup ni terkejut kan, dia mati. Yang mati itu lagi terkejut. Kenapa dia terkejut? Kerana boleh jadi tak bersiap. Boleh jadi banyak lagi urusan atas dunia yang perlu dibuat. Tapi Allah jadikan perjalanan hidup ni seketika, nampak benda tu buruk tapi ada kebaikan yang Allah jadikan. Boleh jadi Allah nak matikan awal pada dia, sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia, supaya tidak berpanjangan dosa yang dia buat. Maknanya boleh jadi Allah jadikan pahala dia sudah cukup untuk memasukkan dia dalam syurga Allah. Ini cara Allah jadikan. Kita nampaklah hikmah di sebalik apa yang terjadi dalam kehidupan ini sendiri. Kadang-kadang kita kata kesian orang tu kena COVID. Tak, bukan. Kita jangan nampak kesian. Maknanya itu rahmat Allah untuknya. Di kalangan kita. Rahmat Allah. Cara Allah nak tunjuk sayang Allah pada dia. Kadang-kadang kita kata, kenapa orang ni tak kena-kena? Jahat-jahat tu patutnya. Penagih dadah tu, biar kena semualah, senang kita. Maknanya perompak-perompak, pencuri-pencuri. Tapi mereka ni, alih-alih kita tengok hidup lagi mamak ni kita. Kita sebut demikian. Kita tak nampak kenapa Allah jadikan demikian, kecuali setelah berlalunya masa-masa tertentu dalam hidup kita kan. Dalam bersahabat misalnya, bila kita berada dalam keadaan kesusahan, kita sering ditinggalkan sahabat. Kadang-kadang demikian pada kita. Hubungan kita terputus dengan mereka ketika berdepan dengan masalah. Mereka telah jauh daripada kita. Tapi sebenarnya itu yang lebih baik. Kalau orang pandang kan, waktu mana susah, dia tinggalkan kita. Hikmah dia apa dia? Yang kita kena rasa. Hikmah dia, kita tidak terbeban dengan dia. Dia tidak lagi menambahkan lagi bebanan pada kita. Itu yang kita kena nampak. Kita jangka bila kita ramai sahabat di waktu itu, dia akan tolong kita. Tak mungkin. Tak semua. Boleh jadi sahabat yang lagi kita ada masalah, dia lagi menambahkan masalah. Lebih baiklah dia tinggalkan kita. Maksudnya dia jauh daripada kita di saat mana kita tak boleh nak bantu dia. Kalau kita pandang yang demikian dalam hidup kita. Sebab apa kita rasa galat? Sebab kita berharap dengan dia. Oleh kerana kita berharap dengan dia, lalu kita mengharapkan dia tolong kita dan bantu kita. Sebenarnya, waktu itu Allah tak jadikan dia sebagai sebaik-baik pembantu. Allah jadikan orang yang betul-betul ikhlas dalam bantu kita waktu mana kita susah. Itu lebih baik. Dan kita boleh mula mengenali, inilah sahabat yang sebenar dan inilah sahabat yang berpura-pura. Kan ada dalam hidup kita. Jangan galak lah. Jangan kita rasa resah. Jangan kita rasa sedih. Sedih aku. Kenapa? Dia ni waktu mana kita senang dahulu, bukan main lagi. Datang, jumpa dan sebagainya. Minta tu, minta ni dengan kita. Tapi bila kita susah ni, kita nak minta tolong dengan dia pun tak boleh. Tak. Allah jadikan pada diri kita, Allah tak suruh kita minta tolong dengan dia. Tapi Allah nak suruh kita minta tolong dengan Allah. Boleh jadi, kalau ada dia, kita tak minta tolong dengan Allah. Yang menyebabkan Allah jadikan hikmah di sebalik keburukan yang kita nampak, ada kebaikan yang Allah sediakan di sebalik itu. Itu cara kita berfikirlah, sentiasa berpositif dalam setiap keadaan. Dan bila saya beritahu kan, bila kita sentiasa berpositif dalam hidup kita, sel-sel kita ni pun semakin cantik. Tubuh badan kita ni semakin sihat. Ini kelebihan bila orang yang sentiasa berpositif dalam hidup. Tapi kalau kita ni sentiasa menegatif, hidup kita ni sentiasa tak kena. Orang tu tak kena, orang ni tak kena. Semua tak kena dalam hidup kita ni kan. Semua tak betul dengan kita. Sel-sel kita ni pun cepat mati dan kita pun cepat mati. Kita pun akan cepat mati. Sebab ramai sangat orang mendoakan ketidakbaikan untuk diri kita. Ramai sangat orang kata, menyampah aku dia ni. Lambat lagi ke nak mati.
Orang akan sebut demikian pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana kita tidak positif dalam hidup. Islam diajar dalam hidup kita ni, mesti kita positif. Mesti kita nampak hikmah yang baik yang Allah jadikan, walaupun perkara tersebut pahit yang perlu kamu lalui. Sebagaimana pahitnya ubat kan. Pahitnya ubat kita telan. Telan juga. Tapi kita tahu daripada di sebalik pahit tadi ada kesembuhan yang Allah jadikan pada diri kita demikian. Telan apa dia? Perisa peria tu kan, misal contoh. Pahitnya, rasa peria ni pahit. Nak telan tu. Tapi orang yang darah tinggi ke, kencing manis ke, dia tahu, oh ni ada kebaikan ni. Turun darah ni. Kemudian ada, maknanya pada diri dia ada kebaikan yang terdapat di sebalik tersebut. Apabila termenung keseorangan, kita akan berasa sayu kerana kawan-kawan telah menjauhi diri kita. Ni kadang-kadang. Jangan layan. Jangan layan perasaan ini. Kadang-kadang kawan-kawan. Kadang-kadang kita ditinggalkan berseorangan dalam kekeluargaan. Misal contohnya. Sayu je kita. Dulu rumah kita ni meriah je kan. Dalam kekeluargaan. Kita tengok anak-anak kita yang sedang besar. Hari ni, kita tengok je anak-anak kita dengan keluarga dia dah. Kita pula seorang-seorang. Makan ngap-ngap seorang-seorang kat dapur. Dia panggil demikian. Kita ni rasa sayu je rasa. Dalam hidup, jangan layan. Jangan layan. Sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang untuk kita dengan dia. Allah nak bagi peluang untuk kita bermunajat sesedap rasa dengan Allah. Dulu kita sibuk dalam hidup kita membesar anak-anak kita. Misal contohnya demikian. Tapi hari ini, dalam rumah kita tak ada lagi bunyi keriuhan anak-anak. Ini biasa demikian. Yang riuh, cicak-cicak je. Yang meriuhkan rumah tangga kita. Bunyian alam saja yang meriuhkan suasana. Jangan layan. Jangan layan perasaan itu. Nanti syaitan akan masuk. Banyakkan zikir pada Allah. Banyakkan zikir. Masa itulah masa kita dengan Allah. Masa kita dengan Allah, banyakkan baca Quran. Banyakkan hiburkan diri kita dengan Allah. Masa kita dengan Allah yang terbaik dalam hidup. Kita boleh susun sesebaik mungkin menjadi seorang yang sesoleh mungkin. Sebanyak mungkin amalan-amalan yang kita boleh buat. Itu cara pada diri kita lah. Tetapi ia berbeza dengan waktu-waktu dahulu. Kita fikir, tak sama Ustaz. Dulu-dulu meriah kan hidup. Kawan, berjalan, berjumpa, borak, makan bersama dan sebagainya. Sonok dahulu. Tapi sekarang tak ada dah suasana itu. Kita kena terima hakikat itu. Suatu hari nanti, kita akan menyendiri berseorangan. Di dalam kubur seorang-seorang. Menghadap di hadapan Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kamu telah datang dahulu seorang-seorang, Allah akan pulangkan balik kamu menghadap depan Allah seorang-seorang. Itu maknanya kita mula berfikiran yang positif kita. Aku dengan Allah dah sekarang. Masa aku mesti banyakkan habis dengan Allah. Hidup aku mesti sentiasa tersusun dengan cara demikian. Para hadirin sekarang boleh susun lah. Zikir-zikir apa yang patut dibuat setiap hari. Zikir ini. Tip lah tiap-tiap hari. Pada diri kita ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali sehari. Selawat pada Rasulullah 1000 kali sehari. Ni mula kita boleh atur. Baca Quran pada diri kita satu juz setiap waktu. Setiap waktu satu juz dipanggil. Nah, kalau 5 waktu 5 juz kita dapat. 2-3 hari kita akan khatam 30 juzuk Al-Quran Karim. Kita dah mula susun pada diri kita demikian. Hari-hari Isnin Khamis puasa sunat. Pada diri kita. Mula kita boleh susun diri kita elok-elok. Cantik-cantik susunan pada diri kita. Tersusun dalam hidup kita. Jangan kita susun masa kita untuk kita nak makan saja, nak tidur saja. Tapi kita tak boleh susun masa kita beribadah dengan Allah sebanyak mungkin. Setiap hari itu, aku mesti taubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Misal contoh demikian. Jadi kita boleh tik. Hari ni, dah taubat tak pada Allah. Sebanyak 70 kali sehari. Ini masa-masa menyendiri dipanggil. Masa yang dalam istilah agama dipanggil uzlah. Beruzlah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dapat pahala ke? Ya, dapat pahala. Dapat pahala pada diri kita. Bertanya khabar sesama kita, telefon, kemudian WhatsApp di kalangan kita, kalimah-kalimah yang baik yang kita lakukan dan kita susun. Kalau dahulu, waktu kita senang, kita dipuja, dilambung naik dan juga sebagainya. Namun kini ketika mana susah, semua kawan-kawan mula menghilangkan diri. Tapi kita jangan layan. Saya sebut tadi, maknanya kita ni jangan layan keadaan yang demikian. Tetapi kita perbanyakkan lagi hubungan kita dengan Allah dan kita banyakkan hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang dibenarkan dalam syarak dipanggil. Sebenarnya semua ini ada kebaikan kerana Allah Taala ingin mentunjukkan siapakah kawan kita yang sebenar. Yang kalau kita berkawan ni kita jadi semakin tak ada kawan. Dulu waktu mana kita ada ramai dia orang yang nak datang dengan kita. Tapi waktu mana kita dah tak ada daripada kedudukan posisi ke, ataupun kita tak ada lagi harta benda, ataupun kita tak ada lagi kekeluargaan yang hebat sebelum daripada ini, lalu ramai menjauhkan daripada kita. Jangan kita rasa demikian. Kerana Allah Ta'ala ingin tunjukkan siapa kawan kita yang sebenar. Apa sahabat yang sebenar dalam hidup kita. Kemudian kawan yang sebenar adalah kawan yang boleh menerima kita di kala mana susah dan juga senang. Itu sepatutnya dipanggil demikian, orang yang bersahabat. Di waktu mana susah pun dia ingat, di waktu mana senang pun dia ingat. Sahabat-sahabat yang dipanggil demikian. Dua-dua, dia nak bersihkan, Allah nak bersihkan agar dengan ada orang yang agar jangan ada orang yang bermuka-muka dengan kita. Jangan ada orang yang talam dua muka dengan kita. Depan kita lain, belakang kita dia buat benda yang lain, yang jahat. Ramai yang jadi demikian. Saya nak sebut pada jemaah sekalian kan, kita ni dalam hidup kita ni, kita jaga diri kita daripada orang kafir je. Orang kita ni, orang Malaysia kita terutama kan, dia jaga diri dia, janganlah terjebak dengan kekufuran. Itu saja yang kita jaga. Sebenarnya ada satu lagi yang kita kena jaga. Jaga apa dia? Jangan kita dekat dengan orang munafik. Orang munafik ni bahaya. Orang munafik ni jarang disebut sebab masing-masing sensitif. Masing-masing sensitif kan. Dia kata, Ustaz, takkan kita nak tuduh orang munafik? Dia akan jadi demikian. Takkan kita nak tuduh orang tu munafik? Saya sebut, bukan maksud kita mesti menuduh. Tetapi maksudnya, kita boleh melihat orang tersebut, orang yang mukmin ke orang munafik. Kita boleh beza dah. Takkan kita nak biarkan diri kita ditipu oleh orang munafik? Kan? Dalam hidup kita. Logik tak pada diri kita? Kita nak biarkan diri kita dimusnahkan oleh orang munafik? Tak logik pada diri kita. Dalam hidup kita ni, yang penting kita jaga diri kita biar mengekali jadi orang mukmin. Biar kekal jadi orang mukmin. Di atas dunia ni ada 3 kelompok je manusia ni. Kalau para hadirin sekalian pergi ke mana sahaja pun, kalian akan jumpa 3 kelompok ni je manusia. Orang mukmin, kafir dan munafik. Gabungan 3 ni je atas dunia. Sama ada kita berjumpa si kafir, ataupun kita berjumpa si munafik, ataupun kita berjumpa dengan si mukmin. Orang mukmin dipanggil demikian. Kita ni mesti jadi orang mukmin. Hidup kita ni mesti jadi orang mukmin. Bila kita jadi orang mukmin, kita orang di Malaysia kita ni, dia nampak mukmin tu kena jaga jauh daripada orang kafir je. Jangan dekat dengan orang kafir. Tu pun orang kita ni pun, orang kafir pun sekarang ni, kita jadi adik-beradik juga. Ni kalangan orang kita kan, dia lebih percaya orang kafir daripada orang Islam. Ada orang kita jadi demikian. Dia rasa orang kafir tu jauh lebih baik daripada orang Islam yang sembahyang, yang tutup aurat ni menipu semua ni. Dia gambarkan demikian. Padahal yang dia anggap si Islam yang menipu dia tu bukan orang Islam pun, orang munafik. Orang munafik sebenarnya. Tapi oleh kerana dia benci pada si munafik, dia baik dengan si kafir. Pelik kan orang kita. Dia jadi demikian. Kita ni kena jadi orang mukmin. Dalam hidup kita kena pesan pada anak kita, jangan jadi munafik. Jangan kawan dengan orang munafik. Jangan dekat dengan orang munafik.
Siapa orang munafik? Allah cirikan orang munafik ni sendiri dalam Al-Quran. Para hadis sekarang baca surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah tu 5 ayat cerita orang mukmin. Ni sifat orang mukmin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ni orang mukmin. Orang mukmin ni dia percaya kepada perkara yang gaib. Wa yuqimuna salah, dia mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ni sifat orang mukmin. Allah cerita ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat cerita orang mukmin. 2 ayat dia cerita orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Allah cerita 2 ayat dia orang kafir. Lepas tu lebih kurang 20 lebih ayat ni perangai orang munafik je semua. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kalau kamu sebut pada mereka jangan buat rosak atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Dia mereka jawab, kami ni orang baik-baik je, mana boleh buat rosak atas muka bumi. Ala innahum humul mufsidun. Allah sebut, kamu kena tahu mereka ni lah perosak-perosak di atas muka bumi ni. Walakin la yash'urun, tapi mereka tak rasa yang mereka sedang buat rosak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman ni, orang-orang yang saleh ni kan, mereka akan jawab, kami ni orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka paling pada puak syaitan mereka, mereka akan jawab, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka akan sebut, saya sebenarnya geng-geng kamu lah. Kami kelentung je, pak-pak lebay tu. Kami ni, ala tu bukannya ulama tu. Tu penunggang agama disebut. Digelarkan demikian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang mengkelentongkan mereka. Allah sendiri, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, dan Allah biarkan mereka fi tughyanihim, dalam keadaan kegelapan hidup mereka. Dalam hidup mereka tu dalam keadaan tak tahu jalan arah hidup. Dia panggil demikian. Orang mukmin ni orang yang dia ada jalan hidup. Dia tahu, aku kena buat begini, aku kena buat begini. Sampai bila? Sampai aku menghadap di hadapan Allah. Dia fokus dia tu jelas kan. Orang mukmin ni dia jelas dalam hidup dia. Kalau kita tak jelas, buat apa kita ni nak bersungguh-sungguh semayang? Buat apa kita nak menderma? Buat apa kita datang mendengar kuliah? Kerana kalau hidup kita tak jelas, hidup kita jelaslah yang menyebabkan kita buat benda yang disuruh oleh Allah ini. Itu cara demikian. Jelas. Maksudnya apa dia? Aku mesti hidup sampai ke akhirat. Ini orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang dia tak fikir tentang dunia saja. Dunia ni pada mereka tersebut ini nikmat sementara. Manakala orang mukmin dia nampak nikmat yang kekal di akhirat, bukan nikmat di dunia ini. Satu dia tak tamak dengan dunia. Orang mukmin ni orang yang dia tengok orang lain menikmati dunia, bagi diri dia itu nikmat sementara semua. Dunia ni kan semua nikmat sementara. Sebab tu orang mukmin dia kejar nikmat yang kekal. Kat mana kekal? Akhirat. Kerana bila kita boleh masuk dalam syurga, tak ada lagi masa kita ni tak menikmati. Semua masa menikmati. Sampaikan Allah jadikan orang dalam syurga, Allah tak jadikan dia tidur. Tak tidur. Orang dalam syurga ni tak ada tidur. Start daripada pagi sampai petang, kemudian kembali balik pagi. Kemudian kembali sampai ke petang, kemudian kembali balik pagi. Malam ada? Malam tak ada. Malam tak ada dalam syurga. Kenapa? Kalau dia tidur, tanda dia lemah. Tanda dia lemah. Masa kita tidur kan, masa kita tak berkeupayaan, Allah tak jadikan tidur lagi dalam syurga itu. Allah jadikan dalam syurga ni nikmat dia pagi sampai petang. Kemudian kembali balik pagi balik. Begitulah hari-hari kita dalam syurga nanti. Yang menyebabkan kita tak nampak dah segala nikmat dunia. Kita tak rasa nikmat dunia ni, kalau dapat untuk orang kafir, dia rasa syurga dah pada diri dia. Manakala orang mukmin, dia nampak akhirat. Oleh demikian, dia akan berusaha mempertahankan kemukminan dia. Dia akan jaga. Mukmin ni, aku kena jaga betul-betul. Kalau tidak, aku terlepas nikmat di akhirat.
Ada pun orang munafik dan kafir, mereka mesti mempertahankan dunia ini. Kerana inilah tempat nikmat yang mereka rasa demikian. Jadi kita buat, dalam hidup kita ni buat pilihan pada diri kita. Sama ada kita nampak akhirat ke, kita nampak dunia. Pada diri kita ni sendiri. Sebab tu, walaupun kita penat, walaupun kita letih, walaupun kita berbagai-bagai keadaan yang kita lalui di dunia ini, kita kena tanam dalam fikiran kita, itu semua sementara. Itu semua seketika saja. Sekejap lagi, bila kita dipanggil menghadap depan Allah, kita akan dapat kerehatan, kita akan dapat kenikmatan yang berterusan sampai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebab tu saya sebut tadi, kalau kita dalam hidup kita ni, jangan jaga dengan orang kafir je, tapi jaga sama jahatnya si munafik yang menggoda dan merasuk. Siapa yang munafik ni? Depan kita lain, belakang kita lain. Tikam kita. Ramai orang demikian. Bersahabat pun sama juga. Bila kita bersahabat, ada orang yang nak ambil kesempatan pada diri kita untuk dunia yang sementara ini. Lalu kita berhati-hati dah. Tengok betul-betul. Kalau sahabat kita ni sedang, dia sedang nak mengambil kesempatan pada kita. Suatu hari dia tinggalkan kita waktu mana kita susah. Itu tanda Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Ni cara demikian. Pada diri kita, kita nampak, oh ini hikmah dia. Kalau aku berterusan berkawan dengan dia ni, nescaya orang-orang yang macam ni, dia akan membebankan kita dalam hidup kita. Inilah maknanya dalam keburukan itu ada kebaikan. Yang dimaksudkan itu. Itulah cara Allah nak tapis. Allah nak tahan melalui ujian kesusahan ini. Barulah kita dapat melihat ada kebaikan dan hikmah yang terbaik yang dia kurniakan pada kita. Bermakna di sebalik kesusahan itu bukan semuanya buruk, ada kebaikan di sebaliknya. Itu cara Allah jadikan pada diri kita ni, untuk kita ni sentiasa rasa syukur dalam setiap keadaan. Ajaban li amril mu'min. Rasulullah sebut menjadi takjub dalam urusan orang mukmin. Rasulullah ceritakan dalam hadis Rasulullah, malaikat takjub pada dia, aku sendiri pun takjub pada dia, orang mukmin. In amrahu lahu khair. Kerana dalam hidup dia ni, semua yang terjadi pada dia tu baik. Elok je dalam hidup dia. In asabatud darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia kena benda yang buruk-buruk dalam hidup dia, dia sabar. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi kebaikan, dia akan syukur. Itu pun yang terbaik pada diri dia. Wa laysa zalika illal mu'min. Tak akan terjadi demikian kecuali mesti dia seorang mukmin. Rasulullah sebut demikian. Siapa dia tu? Kita. Kita harap kita. Kita ni sentiasa nampak demikian dalam hidup kita. Jangan kita pandang negatif. Jangan. Tetapi pandang positif dalam hidup kita setiap apa yang terjadi pada diri kita ini sendiri. Ada orang sebut, ustaz sebut tak apalah, ustaz tak kena, kena baru tahu dia sebut. Kan ada orang sebut demikian. Sebab itulah Islam dia suruh kita ni sentiasa belajar, mengajar dan mendengar. Ini cara Islam dia suruh pada diri kita. Bila kita dengar macam ni kan, dia jadi semangat lain macam pada diri kita. Kita rasa syukur aku, Allah kurniakan aku macam ni. Kita secara automatik kita akan sebut alhamdulillah, rupanya ada hikmah yang baik. Ataupun yang mengajar ni pun kita baca balik, kita aritak macam ni. Kita pun kata, oh aku kena didik diri aku sendiri dahulu. Biar aku jadi yang terbaik daripada mereka-mereka itu. Maknanya demikian dalam hidup kita. Yang mendengar pun sama juga. Dia yang mendengar ni, dia dengar aja. Oh, patutlah jadi macam ni. Patutlah begitu, kita rasa demikian. Pada diri kita, kesan daripada apa dia? Sentiasa belajar, mengajar dan mendengar. Satu, anda sendiri kan, waktu mana berlaku PKP, anda tak berhenti mengajar. Kita mula gunakan online. Cuma ada yang tak selesa lah kan. Tengah belajar online tak selesa Ustaz. Ada yang menggoreng tengah-tengah online. Ada yang tengah minum air, makan coklat, kan? Tengah-tengah online. Tu je lah dia kata. Dia tutup je kamera, kemudian dia buat kerja-kerja lain. Ada yang jadi demikian. Tapi paling tidak dia boleh mendengar. Dia mendengar, dia dengar aja. Paling tidak dia membawa kesan pada hati kita.
Dia bawa kesan walaupun kat rumah kan. Tapi kerja para asatizah jangan berhenti. Anda sebut ada sahabat-sahabat, ustaz-ustaz ni, jangan berhenti. Kuliahlah walaupun dengan online. Anda suka tengok sahabat-sahabat kuliah dengan online. Walaupun guna duduk seorang-seorang depan kamera, kemudian cakap dengan dinding, misal contohnya. Kemudian, walaupun begitu, orang dengar. Maka, waktu mana orang dengar tersebut, maka kita akan dapat pahala. Daripada keadaan demikian, jiwa kita menjadi kuat pada diri kita. Dia orang kata, ustaz tak apalah, bercakap dengan dinding pun tak apa. Sebab ustaz dah lama dah. Kami ni payah ustaz. Kadang-kadang buat live tu, yang tengok seorang, dua orang. Kadang-kadang jatuh kosong. Dia kata, yang masuk kosong tu macam tak nak bercakap. Dia sebut. Nak sebutnya. Anda sebut ada sahabat-sahabat yang demikian. Anda kata, walaupun kosong, sebenarnya lepas pada ni orang akan tengok. Lepas pada tu orang akan tengok. Boleh jadi masa tu orang tak tengok. Tapi lepas pada tersebut, orang tengok lagi. Banyak pahala-pahala yang kita dapat. Jangan berhenti dah. Anda sebut demikian. Sebab tu Islam ni diajar supaya hidup dengan saling menasihati. Untuk menjadi kuat jiwa di kalangan kita. Jiwa kita ni perlu dikuatkan dengan cara belajar, mengajar dan mendengar. Ada cerita yang ingin dikongsikan yang berlaku pada sahabat saya. Ketika membawa keluarganya keluar, dia berpesan pada anak-anaknya supaya membuang air kecil. Ini saya pernah cerita ni. Pernah keluarga saya ada seorang, dia sebut, dia kata, dia pesan dah pada anak-anak dia. Dia kata, ni kita nak jalan jauh ni. Jalan jauh. Pergi buang air kecil dulu. Qada hajat dulu semua. Siapa nak pergi. Dia pun dalam keadaan macam tu anak-anak dia pun yang pergi-pergi. Kemudian siap je semua naik atas kereta. Jalan je sikit. Tiba-tiba anak kecil dia bisik. Abi nak buang air. Dia sebut macam. Allah dia kata berderau bulu roma ni. Rasa nak marah. Tadi dah pesan. Tolonglah pergi buang air. Tiba-tiba jalan 2-3 langkah tu, tiba-tiba bisik. Anak tu bisik. Nak buang air. Cari tempat. Dia pun ialah anak daripada terbuang air dalam kereta ni. Cari tempat berhenti. Berhenti tu. Kemudian pergi. Dia kata pergi. Lepas pada ni jangan ada lagi. Nak marah lah dianya. Nak marah kerana apa dia? Terbantuk perjalanan. Kemudian anak dia pun siap, selesai semua, naik semua. Dia pun mula, tak ada dah. Semua okey. Lepas pada ni jangan ada lagi dia sebut. Dia sebut demikian. Jalan je sikit, jalan. Rupa-rupanya, tengok ada roblok polis kat depan. Polis tu baru je angkat penghadang jalan, berhenti pemeriksaan polis tu. Baru je terangkat, dia kata, ya Allah, ini hikmah dia. Kalau tidak, dia kata memang dia speed laju pun. Memang dia kena dalam senarai. Dia kata, rupa-rupanya hikmah anak dia sebut nak buang air tu menyebabkan dia berhenti. Yang menyebabkan dia terlepas daripada kena saman. Ini cara. Kadang-kadang kita tak nampak benda yang akan terjadi yang akan datang. Dalam hidup itu. Banyaklah kes-kes yang terjadi. Ada seorang doktor di India, profesor. Dia pakar. Dalam pembedahan dalam bidang kolon tak silapnya dia sebut. Dia naik kapal terbang. Dia naik kapal terbang ni. Kemudian dalam kapal terbang tu dia kata dia nak pergi satu tempat untuk seminar. Dia terpaksa dalam kapal terbang tu berlaku awan tebal, kemudian ribut kencang, kemudian teruklah. Akhirnya kapal terbang ni kena turun di lapangan terbang yang lain. Bukan lapangan terbang yang patut. Ni turun. Bila turun tu, nak melepas balik, akan ambil masa besok baru boleh. Dia akan terlepas, dia sebut demikian. Kemudian dia kata, dia pula dicerita, dalam cerita yang masyhur lah. Di kalangan para cendekiawan yang cerita tentang dia ni. Kemudian lepas waktu dia turun, dia terpaksa ambil teksi. Keluar dia. Berjalan, bergerak, pergi teksi tu. Dia kata, bila dia naik teksi, dia pergi tu, banjir besar pula. Kat depan. Dia berkegas nak buat pembedahan. Yang satu lagi, dengan seminar lagi dia sebut. Tiba-tiba banjir. Dia pula tak semayang asar lagi. Dia sebut, tak semayang asar. Akhirnya, dia minta driver teksi tu berhentikan dia. Mana-mana rumah, dia nak tumpang solat asar. Dia pergi naik atas rumah tu.
Dia tumpang, dia bagi tahu dia nak solat. Lalu tunjuk rumah tersebut oleh seorang anak kecil. Anak kecil dia. Kemudian dia pun pergi ambil wuduk. Dia terpandang ada seorang perempuan tua yang terbaring. Kemudian lalu dalam keadaan demikian, dia pun lepas pada solat tu dia tanya terus, kenapa, sakit apa? Lalu orang tua, anak ni bagi tahu dianya sedang dalam keadaan sakit yang tenat dan dia kena pembedahan dengan seorang doktor pakar yang terkenal. Dia sebut demikian. Dia je boleh ubati. Siapa nama doktor tu? Lalu disebut nama doktor tersebut. Allah, dia nak turunkan doktor ni ke rumah orang tu. Allah jadikan ribut dekat anak. Allah jadikan hujan lebat. Allah jadikan banjir. Terhenti doktor ni ke rumah ni. Nak sebutnya, baru dia sujud pada Allah. Ya Allah, dia kata. Begitu besar cara Allah nak susun kan. Banjir lagi. Kemudian tu kapal terbang lagi. Nak sebutnya, yang menyebabkan dia ni meniti air mata. Nangis teresak-esak. Orang tua ni pula miskin, susah. Tapi cucu dia ni, yang perempuan ini, sentiasa berdoa, Ya Allah, Pak, datangkanlah doktor ini ke rumah saya, Ya Allah. Datangkanlah doktor ini. Akhirnya Allah datangkan dengan cara demikian. Maknanya, di sudut logik, tak logik. Tapi Allah, dia nak susun begitu. Tersusun. Cara dalam hidup kita. Para haniskan, kalau kadang-kadang kan, kita termenung seorang-seorang. Kita tengok, macam mana jodoh kita berjumpa, misalnya. Kadang-kadang kan, dalam hidup kita tu, di sudut logik tak logik, dia ni pernah aku ludah dia ni. Maknanya dalam hidup kita, tiba-tiba yang kita ludah itulah jodoh kita. Ada orang yang jadi demikian. Dalam hidup, maknanya Allah susun tu, bukan main lagi nampak buruk, tapi akhirnya kebaikan. Dalam hidup kita. Cara Allah susun pada diri kita. Setelah semua selesai, ni cerita lah. Saya cerita, mereka mula bergerak dalam keadaan demikian. Soalan saya, kita nampak tak pada muka surat seterusnya 266 tersebut? Soalan saya, ada nampak tak hikmah anaknya meminta untuk berhenti bagi membuang air kecil itu? Ini contohlah. Maknanya hikmah dipanggil. Itulah hikmah di sebalik kejadian. Kita tidak tahu apa yang Allah Ta'ala susun pada diri kita. Perkara apa yang dia nak buat pada diri kita. Ada kala kita nampak seperti buruk, tetapi dalam buruk itu ada kebaikan. Satu benda yang kita kena nampak. Setiap kali mana berlaku je benda yang tak baik pada diri kita, ada hikmah kot. Allah nak suruh kita ni lebih tabah. Allah nak suruh kita ni lagi kuat jiwa dan perasaan. Allah nak jadikan kita ni orang yang semakin tinggi kedudukan di sisi Allah. Bila Allah buat sesuatu perkara yang kita rasa tak selesa dengan keadaan itu, tetapi sebenarnya ada kebaikan yang Allah jadikan untuk Allah nak redha pada diri kita. Tapi kalau kita tak boleh terima keburukan itu, maka hilanglah redha ilahi. Itulah yang menyebabkan redha Allah tu tak terjadi pada diri kita. Kerana setiap yang baik dan buruk ini, semuanya telah disusun oleh Allah untuk diri kita. Itu insya-Allah kita berhenti setakat ni lah. Kita sambung pada akan datang nanti. Cerita tentang mengenai, masih lagi tentang dalam keburukan itu ada kebaikan. Sikit lagi dalam siri-siri yang kita kuliah ini. Pagi ni cukup lah. Lebih kurang sejam kita bercakap ni. Sejam ni pun tak ingat dah semua. Kita belajar sikit-sikit dalam mukaddimah awal-awal ini. Dah lama dah kita tak jumpa dalam kuliah macam ni. Kita boleh dengar sikit pun satu rahmat dah dalam kehidupan kita ni. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum wa abdilhu daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa naqqihim min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa a'izhum min azabil qabr wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.